Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tajuk Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian hadis. Tajuk hari ini, setiap orang ialah pemimpin. Sebelum tu, saya perkenalkan diri. Saya Ustazah Nurul Zaini. Sebelum Ustazah terangkan dengan lebih lanjut, isi kandungan hadis, mari kita dengarkan bacaan hadis setiap orang ialah pemimpin. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. Maksud hadis. Yang pertama, kullukum ra'in. Setiap kamu ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Qala wa hasibtu an qad qala. Dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda, warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Apa tanggungjawab setiap individu? Iaitu sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai pekerja dan sebagai anak. Jom kita tengok dengan lebih mendalam setiap kategori individu tersebut. Tanggungjawab sebagai pemimpin. Okey, apa yang perlu kita buat bila kita seorang pemimpin? Iaitu berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Dalam kita memimpin ni, jangan kita ada sedikit dalam hati kita untuk melakukan kezaliman. Okey, bila kita jadi pemimpin, kita mesti berlaku adil. Walaupun rakyat kita ni jenis orang yang bermacam-macam rupa, bermacam-macam ragam. Tapi jangan kita melaksanakan kezaliman. Kita perlu menjalankan tugas kita sebagai pemimpin ni dengan bijaksana, dengan menggunakan akal. Daripada kita mesti menggunakan akal berbanding dengan emosi. Okey, yang kedua, menegakkan syariat Islam. Syariat Islam ni sangat penting. Apa itu syariat Islam? Iaitu landasan Islam. Maksudnya apa yang kita lakukan mestilah berlandaskan Islam. Okey, kita tahu kan nak jadi pemimpin ni banyak cabarannya.
Antaranya rasuah, orang cuba untuk menjadikan kita ni seorang yang tak baik. Jadi kita kena fikir semuanya. Bukan senang untuk menjadi pemimpin. Semua orang nak jadi ketua. Tapi adakah kita layak untuk menjadi ketua? Tanyalah diri kita sendiri. Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Yang keempat, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang keempat, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Yang terakhir, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Kita jadi pemimpin ni bukan kita turun padang bila nak mengundi je. Tapi kita kena melaksanakanlah. Kita tengok rakyat kita ni okey ke tidak. Apa yang perlu diperbaiki. Apa yang perlu ditambahkan. Dan kita mesti ada sikap demokrasi antara pemimpin dan rakyat. Seterusnya, tanggungjawab suami. Apa itu tanggungjawab suami? Memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Itu tanggungjawab suami. Kita walaupun macam mana kecil gaji kita, walaupun kita ni kerja biasa-biasa, kita perlu ada rasa tanggungjawab kepada keluarga kita, iaitu memberi nafkah. Memberi nafkah. Nafkah zahir dan batin. Dari segi kasih sayang, dari segi memberi nafkah duit, tempat tinggal, pakaian, makan minum. Itu semua tanggungjawab seorang suami. Jangan kita ingat isteri kita gaji besar, kita gaji kecil, kita tak perlu menyara keluarga. Sebab tanggungjawab suami itu adalah menyara keluarga. Isteri hanyalah membantu. Kecuali suaminya sakit lah. Seterusnya, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Sangat penting memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat daripada mula-mula kita berkahwin dengan isteri kita dan kita dapat anak. Apa yang perlu kita buat, iaitu mendidik. Bila besar nanti, bila suatu hari nanti, tak adalah kita berhutang dengan isteri dan anak-anak kita. Baru bila dah besar nanti, bila diorang dah besar, kamu akan rasa menyesal. Sebab itulah tanggungjawab suami ni sangat penting. Bukan kita kahwin ni semata-mata nafsu, tapi bila kita kahwin, semua tanggungjawab perlu dipikul. Jangan kamu ingat kahwin tu senang. Seterusnya, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Kat sini memang sangat pentinglah. Setiap keselamatan itu tanggungjawab suami. Keselamatan keluarga tanggungjawab suami. Seterusnya, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Layanlah mereka sebaik mungkin. Berikan kasih sayang yang secukupnya. Seterusnya, tanggungjawab isteri. Apa itu tanggungjawab isteri? Mentaati suami dan menunaikan haknya, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Walaupun isteri kerja besar, orang yang berkejaya, suami kita gaji kecil, kerja biasa-biasa, kita perlu mentaati suami kita, menjaga maruah diri dia, menjaga maruah keluarga. Jangan kita bercerita sesuka hati. Dengan siapa pun kita cerita, suami aku macam ni. Rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Ingat tanggungjawab suami isteri, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Seterusnya, memelihara dan mendidik anak-anak. Bukan tanggungjawab suami saja, tapi tanggungjawab isteri juga memelihara dan mendidik anak-anak. Kita kat rumah, didiklah anak sebaik mungkin. Seterusnya, menguruskan rumah tangga. Menguruskan rumah tangga pun tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Bagi isteri yang tak bekerja, memang full lah dia punya tanggungjawab dia. Bagi isteri yang berkejaya, di luar dia bekerja. Tapi bila dia balik rumah, tanggungjawab dia sebagai isteri perlu dilaksanakan. Seterusnya, tanggungjawab pekerja. Apa dia? Mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Apa maksud integriti? Dengan jujur, amanah, menguruskan masa
dengan baik. Itu antara maksud integriti lah. Seterusnya bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan, melaksanakan tugas dengan sempurnanya. Kamu tanggungjawab sebagai pelajar apa dia? Mengikut peraturan sekolah, membuat kerja yang disuruh oleh guru, melaksanakan perintah Allah. Tu antara tugas seorang pelajar lah. Ni bila kamu dah bekerja, mengikut arahan ketua, bekerja dengan penuh integriti, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan, melaksanakan tugas dengan sempurna. Seterusnya, tanggungjawab anak. Apa itu tanggungjawab anak? Berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tetap kita kena berbakti. Suami ibu bapa kita dah meninggal dunia pun kita perlu berbakti juga. Macam kita nak berbakti iaitu antaranya mengeratkan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan mereka. Tu antaranya membuat perkara yang baik, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seterusnya sentiasa mendoakan mereka. Siapa kat sini tak pernah doakan mak ayah? Mustahil kita tak pernah mendoakan mak ayah kita kan? Semua orang perlu mendoakan kesejahteraan mak dan ayah kita. Seterusnya, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Sewaktu ibu bapa kita hidup, laksanakanlah tanggungjawab kita dengan cara yang betul. Daripada hadis yang kita baca tadi, apa pengajarannya? Ustazah tak ambil semua. Ustazah ambil 3 saja. Yang pertama, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Seterusnya, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan bertanggungjawab di akhirat kelak. Ustazah harap semua faham dengan penerangan yang diberikan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa jawab latihan yang diberikan. Nanti kita jumpa lagi